iaitu tentang kisah Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ni kisah dia agak menarik pasal ada disebutkan di dalam hadis Muslim tentang kisah Ummu Sibyan ni. Dia sebenarnya dia ni kalau kita lihat di dalam kisah-kisah bila Nabi sebut ketika bila menjelang malam. Dia sampai malam saja. Malam ni maknanya waktu bagi umat Islam adalah hari itu dikira setelah masuk waktu maghrib. Bila masuk saja waktu maghrib, maka hari ni hari apa? Selasa kan? Tadi Selasa, masuk saja maghrib, maka bermulalah waktu hari Rabu. Jadi kita tak boleh ikut. Kalau ikut orang putih ni dia kira pukul 12 tengah malam. Tapi tengah malam lagi. Masih tengah malam juga, malam lagi. Tapi kita berbeza. Islam, waktu dia adalah ketika masuknya menjelang maghrib. Baik. Bila masuk saja waktu maghrib pada setiap malam, dia peralihan waktu antara siang dan malam. Ketika waktu malam, waktu siang, jin ni, dia tidur waktu siang. Manusia bekerja waktu siang. Tapi bila tiba waktu malam, jin akan mula keluar untuk bekerja. Kerja dia lah, kerja buat dia. Maka manusia pula mula nak balik ke rumah dan sebagainya untuk kembali ke rumah lah. Kita dah siang dapat nak bekerja. Waktu malam, waktu untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dipesan oleh Nabi, bila malam menjelang tahanlah anak-anak kalian kerana sesungguhnya syaitan berkeliaran pada saat itu. Bila malam sudah gelap gelita, sudah gelap, maka lepaskanlah mereka. Dan tutuplah pintu serta sebutlah nama Allah. Kerana sesungguhnya syaitan tidak membuka pintu yang tertutup. Ikatlah, tutuplah tempat-tempat air dan sebutlah nama Allah. Tutuplah bejana-bejana kalian dan sebutlah nama Allah, sekalipun dengan meletakkan sesuatu di atasnya dan padamkanlah lampu-lampu pendengan api kalian. Baik, jadi apa yang disebutkan di dalam hadis Muslim ni ialah tentang saat ketika waktu menjelang malam. Yang kritikalnya waktu maghrib. Waktu maghrib ni jangan lepas anak-anak kita di luar. Waktu maghrib ni eloklah kita berada dalam rumah. Tapi kat zaman sekarang ni waktu maghrib duduk dekat Maidin, duduk dekat Carrefour, duduk dekat hypermarket. Bila kita nak selamat? Jadi tak sesuai langsung kalau berjalan waktu malam tu. Kalau kita membiasakan diri berjalan waktu malam, waktu ni sangat putaran. Maka Nabi sebut kalau di rumah, maka Nabi suruh tutuplah. Tutup pintu. Bila tutup pintu tu, ketika kita menutup pintu tu, masa tutup pintu tu, apa kita nak buat? Masa tutup pintu tu, Bismillahirrahmanirrahim. Kita paling sebut, Ya Allah, aku tutup pintu rumahku dengan kalam-Mu yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup dengan nama Allah. Tutup dengan perkataan, dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim tu. Pegang pintu tutup. Tak kisahlah tutup macam mana pun, tutup macam itu kan, tutup asalkan tutup dengan menyebut nama Allah. Maka bila kita tutup pintu dengan menyebut nama Allah, maka ketika itu pintu itu tertutup dan syaitan tidak akan mampu lagi untuk masuk ke dalam ruangan rumah kita. Demikianlah maknanya tentang kekuatan, kemuliaan kalam Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kita dah sebut tentang kelebihan-kelebihan menyebut kalam Bismillah ni. Kemudian Nabi suruh tutup lagi tempat-tempat air. Tempat air mana? Tempat hidangan kita. Tempat kita tak ada air. Jangan didedahkan. Kerana waktu malam, ketika kita tidur, jin akan berkeliaran dalam rumah kita dan akan menyedut bau, menyedut uap air yang kita minum, bekas kita minum tu. Sebab tu bila pagi, kalau mana-mana bejana, mana-mana bekas cawan yang ataupun gelas yang kita tak bertutup, maka Nabi larang untuk kita minum air yang tu dalam rumah. Pasal dia adalah bekas daripada sedutan oleh jin tadi. Dia hidu, dia sedut uap tu. Itu bahaya jin tu. Sebab tu kalau kita makanan pun, kita letak makanan tu, letak tudung saji. Kalau tudung saji tu tenganga ke atas, dia lubang tu tak guna juga. Kalau melainkan tudung saji yang tertutup rapat gitu. Tutup rapat gitu. Nak tutup tudung saji tu pun Bismillahirrahmanirrahim, tutup. Baca nama Allah baru jin tu tak kacau di situ. Kalau kita tak baca nama Allah, tak sebut Bismillah, dia akan datang. Apa makanan, pinggan ni ada gulai, kari ikan, kari kambing, semua duduk ni. Kemudian terdedah. Pakai tudung saji yang berlubang. Kemudian besok pagi kita bangun, kita panas balik, kita makan balik. Makanan tu yang tak boleh makan lah sebenarnya. Jangan makanlah makanan macam tu. Melainkan tudung saji ataupun ambil pinggan ataupun kertas surat khabar, sesuatu yang boleh menutup akan
seperti makanan yang kita makan tu, air dan sebagainya. Maknanya ini banyak sekali di dalam Islam. Sebab tu Nabi larang. Pasal benda ni disebut. Benda ni memang berlaku tu malam. Kita tak nampak, Nabi nampak. Kan? Orang-orang awliya nampak apa yang berlaku. Macam dulu saya nak cerita apa. Ketika orang berwuduk, ya? Kita pergi tempat wuduk, kita nak ambil wuduk, kita pun sampai tempat wuduk, buka air, bismillahirrahmanirrahim, sedangkan ketika itu datanglah iblis mengkurungi kita seperti mana lebah mengkurungi sarang dia. Punya banyaknya iblis. Sehingganya maka berlakulah waswas dan sebagainya ketika kita sedang berwuduk. Kan? Itu bahaya dia. Betul dalam tandas, kalau kita masuk dalam rumah kita rumah moden ni, flat dan sebagainya, itulah tempat wuduk, tempat mandi, tempat segala-galanya kat situ. Maka tandas yang kita buat air besar tu, tutup tempat tu, kayu ke apa benda tutup. Kalau ada penutup tu lagi bagus. Jangan berwuduk tanpa tenanga lubang tandas tu kan. Tak boleh pergi jamban tu jamban. Tempat kencing ni tandas. Lain kedudukan dia tu. Tu banyak benda kita nak mengaji, nak faham ni. Sebab supaya kita terpelihara daripada bisikan-bisikan jin dan syaitan. Jadi orang yang beriman kepada Allah, bila disebut oleh Rasulullah, tutuplah pintu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka dia beriman, dia tutup lah. Setiap malam dia akan tutup pintu dia bismillahirrahmanirrahim. Dia yakin dengan apa yang Nabi sebut. Yang beriman, yang tak beriman ni tutup pintu. Pakai kunci, selap kunci, kokok selamat malam tu. Tak boleh, tak kena cara dia. Pasal tu rumah didatangi oleh iblis, didatangi oleh penyamun, perompak dan sebagainya, kerana kita tak tutup dengan nama Allah. Mulia tak boleh nama Allah. Dengan nama Tuhanmu yang maha pengasih lagi maha pengasihani, yang maha amat pengasih penyayang, pun kita tak nak baca juga kalam Tuhan yang agung tu. Okey. Jadi kita pun kena belajar, sekarang ni kena latih dah. Ada orang tanya, Ustaz, nak tutup pintu kereta boleh tak? Boleh. Mana pintu kereta saya tadi? Pintu kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga. Pintu kereta boleh, supaya Allah yang menjaga keselamatan kenderaan tersebut. Bismillah, tak nak baca macam mana? Lepas tu nak harapkan dengan dia punya car safety, security dia. Car alarm tu. Tak boleh kan? Kita kena belajar mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa-apa pun, nak tinggal kereta, tinggal rumah, tinggal apa, kita serah kepada Allah. Tapi sebelum bertawakal kepada Allah, kita baca dulu kalam Tuhan yang agung. Okay, baik. Ini di dalam kisah yang sudah tersebar. Jin atau syaitan yang mengganggu itu bernama Ummus Sibyan. Ummus Sibyan ni, apa dia maksud dia tu? Ibu penyakit sawan. Penyakit sawan tu penyakit sawan. Dia kena ditarik tu sawan tu. Sawan tu macam jenis sawan. Sawan babi dia orang panggil sawan, macam jenis sawan ada. Penyakit sawan ni. Jadi Ummus Sibyan ni adalah jin jenis betina. Dia bukan wanita lah. Dia jenis betina sebenarnya jin ni. Jadi mereka mengganggu anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun serta ibu hamil. Dia hobi dia, minat dia kepada kanak-kanak 2 tahun. Jadi kalau kita ada anak, siapa yang ada anak kecil kat rumah, cucu kat rumah yang bawah 2 tahun tu, cuba tengok, perhati baik-baik. Macam mana diganggu oleh Ummus Sibyan ni. Jin ni pernah menemui Nabi Sulaiman AS dan menjelaskan kepada beliau apa tugas utama dia, apa target dia. Sebab ketika Nabi Allah Sulaiman AS memerintah semua jin dan syaitan di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman AS. Itu kelebihan Allah bagi kepada Nabi Sulaiman. Satu-satunya Nabi yang dapat menguasai jin dan syaitan. Jadi ia datang dengan ciri yang sangat menakutkan. Terlebih saat ketika melakukan aksinya pada waktu maghrib. Dia datang ke Nabi Sulaiman dalam rupa yang sangat menakutkan. Apatah pula ketika dia nak pergi menghasut, mengganggu anak-anak yang ada tu. Jadi perempuan tua ini memiliki rambut beruban dengan 2 bola mata berwarna biru. Kedua-dua keningnya bertanduk. Betisnya kecil. Rambut kusut. Mulutnya menganga. Mengeluarkan pucuk api. Pucuk api ni dia panggil Al-Jan ni. Pucuk api ni kalau kata api tu yang panas dia di atas tu. Di atas panas tu. Yang kita letak tangan tu terasa panas tapi tak nampak. Itu pucuk api dia panggil. Sebab pucuk api ni Al-Marij ni adalah kejadian jin ni yang panas tu. Jadi sebab tu tak boleh isap okok kan. Ada api. Jadi siapa isap okok tu isap jin. Dia hari-hari ni buat jin, berapa ekor jin sehari. Pada pagi dan malam. Jadi Nabi SAW bertanya pada jin tersebut. Siapa kamu? Apakah kamu manusia atau jin?
kerana aku tidak pernah melihat orang sepertimu. Lalu jawab perempuan tu, akulah Ummu Sibyan yang dapat menguasai ke atas anak Adam, lelaki dan perempuan. Aku bisa masuk ke rumah-rumah, bisa berkokok seperti ayam, menyalak seperti anjing, melenguh seperti lembu, bersuara seperti keledai dan kura-kura dan bersiul seperti ular. Kadang-kadang dalam rumah kita nak peringat, tapi dalam rumah kita kadang-kadang bunyi macam bunyi anjing, bunyi macam siulan. Semua ni daripada ni jin jenis ni. Lepas tu kalau cerita bab jin ni, dia ada satu kitab, saya tu tebal tu kitab tu, itu Malaysia berperjalanan ni. Semua cerita pasal jin. Bagaimana jin ni kelana manusia ni, bapa dia nama manusia nama dia Adam. Jin pula bapa dia nama dia Al-Jan. Al-Jan tu bapa jin. Dengan panggil nama kawan Jan, tu bapa jin. Jadi Al-Jan ni, jin jantan, dia tu bapa pada jin, dan iblis cucu cicit dia. Mana tu asal dia adalah Al-Jan tu. Al-Jan tu bapa jin. Lepas tu jin kalau tengok iblis pula lain. Jin ni kalau tengok kelahiran anak dia anak jin ni bila dia lahir tu terus akil balik. Okay, hebat jin. Terus akil balik. Kalau anak manusia lahir apa itu bukan anak manusia atau anak jin. Terus akil balik. Kalau yang Islam terus kena perintah melaksanakan hukum Islam dan sebagainya. Okey. Tu yang apa disebut sebagai apa ni jin lah. Jin. Kita dengar pasal jin. Banyak cerita pasal jin. Kalau iblis pula macam dia sentuh paha kiri, paha kanan dia, maka keluarlah telur dia. Sekali keluar telur, 70,000 biji telur, dan telur itu akan menetas dan jadilah syaitan-syaitan yang boleh sedia untuk berkhidmat menghasut manusia-manusia yang ada tu. Panjanglah cerita pasal bab je ni. Jadi sebenarnya dalam Islam tak disuruh pun kita belajar lebih-lebih pasal jin, pasal kita ni hanya disuruh oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah, itu tugas kita. Cuma yang saya duk kisah cerita ni, ada benda-benda yang kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad ni kena ambil tahu lah sedikit sebanyak supaya benda ni tak menjadi gangguan kepada kita. Pertanda kita beriman kepada perkara yang gaib. Apa benda yang gaib? Seperti adanya jin dan sebagainya. Bila adanya jin, kita ambil tahu lah sikit-sikit, jangan lebih-lebih sangat. Nanti rosak amal kita. Kita fikir ke jin, dan mana teringat ke dia. Betul Nabi kita kalau di lambungnya, dijatuhnya jarum daripada atas ke bawah ke bumi, nescaya kamu akan melihat jarum itu akan berada di atas belakang jin, tak jatuh ke bawah. Ramai tak ramai. Sebab tu jin ni dia bakal macam kita. Kalau kita jumpa dengan dia jumpa sama-sama dia katanya, engkau umur berapa ribu tahun? Kalau kita berapa ribu tahun? Macam kau berapa ribu tahun dah? Berapa ribu tahun? Anak dara dia kalau menikah 200-300 tahun, nak kahwin dengan jin. Siapa nak kahwin dengan jin kat sini? Oh, kau main nak kahwin dengan jin. Kahwinlah dengan jin. Orang yang sahabat dengan jin ni, khadam jin ni, iman dia jadi iman jin. Ke bawah duduk yang orang panggil iman manusia, dia iman jin lah. Jadi jangan mendekati jin. Ada orang kata kahwin dengan bunian bagus. Bunian ni pula Ustaz, macam mana bunian? Bunian ni cerita lain, kita cerita pasal bunian pula. Hari ni kita nak cerita pasal Ummu Sibyan ni, dan ada lagi sikit kisah kat bawah tu. Apa lagi kata Ummu Sibyan tadi dia kata kepada Nabi Sulaiman? Si jin itu menjelaskan lagi, jika ia bisa bertukar wajah dan berubah sesuai dengan keinginannya. Dia boleh bertukar ikut suka dia, tak macam mana rupa dia buat. Kemudian dia mampu untuk mengikat rahim perempuan serta membunuh anak-anak yang masih ada dalam rahim. Ni pun satu hal juga, kadang-kadang kita heran tengok kan. Ini kisah jin ni. Mereka masuk ke perut lalu menendang bayi yang masih di dalam rahim sehingga sang ibu keguguran. Mereka juga mengganggu anak-anak kecil, memberikan rasa panas dan kesakitan yang mengerikan. Kemudian diceritakan Nabi Sulaiman macam tu. Lalu Nabi Sulaiman menangkapnya dan berkata, wahai perempuan yang celaka, kamu tidak boleh lari dari genggamanku sampai memberikan satu perjanjian, dan aku dan sumpah setia kepada anak-anak Adam, lelaki dan perempuan. Tangkap dia Nabi Sulaiman, jin ni. Dalam kisah lain pula diceritakan bahawa Ummu Sibyan ini adalah kaum jin dari kaum perempuan yang suka mengganggu bayi dan anak-anak yang berusia sekurang-kurangnya 2 tahun serta
serta hamil, wanita hamil. Sebab itulah anak-anak yang baru lahir harus diazankan terlebih dahulu agar bayi itu tidak diikuti oleh jin-jin ini. Kerja dia tak lain tak bukan adalah mengganggu bayi yang baru lahir dan anak-anak, biasanya kurang dari 2 tahun. Jadi umur Sibyan ini memiliki wajah yang mengerikan dengan mata satu yang besar. Ini kisah lain pula, dia ada 2-3 kisah tentang umur Sibyan ni. Tapi yang jelas tadi adalah hadis Nabi yang kita boleh lihat dalam hadis Nabi ni. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak sebut kawalan ni, macam-macam penyakit lah dia boleh ganggu anak-anak tu. Kalau kita baca nanti senang kita post nanti dalam grup lah. Saya kasih banyak di sana. Cara nak jaga bayi supaya anak tu kalau menangis jangan biarkan dia terlentang kan. Kan ada budak bila dia menangis, mata dia terbeliak tengok atas kan. Mata dia tengok budak-budak parti kat atas langit kita bubur. Mak pak dia heran tengok apa budak ni. Kalau pak nampak dengan mak, lari terus daripada rumah. Sebab tu yang kita nampak yang Allah benarkan jin merupa kat kita ni, kadang-kadang rupa orang perempuan, pakai rambut panjang, baju putih, itu saja wajah-wajah yang nampak. Tapi orang Melayu ni hebat. Kalau nampak tepi sungai, maka dia kata itu jin sungai. Kalau nampak atas gunung, dia kata jin gunung. Kalau nampak tepi laut, jin laut. Apa saja dia akan bubuh nama. Dalam Quran sebut satu jin je. Orang putih panggil jin, jini. Tak ada jin sea, jin river. Tak ada macam tu. Sebab orang Melayu kan. Kalau pergi kat kita kubur, dia lalu kat kubur malam-malam, dia panggil apa? Hantu kubur. Dia gelar, itu suka sedang mulut je. Bukan macam itu kan. Jin ni, kalau nak tahu pasal jin ni, cepat dia panas. Siapa sebenarnya tak boleh nak gemuk saja cerita bab jin ni. Kita nak cerita banyak lagi dalam bab ni. Okey, kita mau sikit lagi.